Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM untuk subjek 3767 Ekonomi. Bertemu kita kembali. Cikgu berharap semuanya masih berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Cikgu adalah Cikgu Roslan daripada SMK Tanjung Chat. So, pada hari ini cikgu akan membincangkan penggunaan kata tugas dalam soalan SPM tahun 2018. Untuk pertemuan kita yang lalu, cikgu telah menerangkan 19 kata tugas yang dibincangkan. Selain daripada kata kunci dan jumlah peruntukan markah di dalam soalan, kata tugas amatlah penting dan perlu dikuasai oleh calon SPM. Cikgu ulang balik, apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas? Kata tugas merupakan arah atau pandu calon dalam memberi respon jawapan yang sejajar dengan tugasan dan kehendak soalan yang disoal di dalam peperiksaan. Memahami kata tugas amat penting untuk membolehkan pelajar menjawab soalan dengan betul, seterusnya mendapat markah yang maksimum. Di mana memahami kata tugas dengan baik juga menyebabkan calon tidak menjawab soalan dengan melerek-lerek yang boleh merugikan masa yang berada dalam keadaan yang terhad. Oleh itu, jika calon-calon memahami kata tugas dengan sempurna, sudah pasti respon yang diberikan dalam tugasan akan menjadi lebih mudah. Okey. Pada hari ini, kita akan membincangkan penggunaan kata tugas berdasarkan soalan SPM tahun 2018. Untuk soalan 1A, jelaskan keadaan kombinasi pengeluaran titik X. Pelajar-pelajar calon SPM boleh melihat slide tersebut. Okey, berdasarkan kehendak soalan ini, calon dikehendaki menjelaskan keadaan kombinasi pengeluaran titik X. So, kata tugas di sini adalah jelaskan. Okey, apa yang telah kita bincangkan sebelumnya? Okey, maksud kata tugas jelaskan mengkehendaki pelajar memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Seperti yang telah cikgu jelaskan sebelum ini, semua huraian adalah termasuk fakta, di mana bilangan isi dan huraian hendaklah dirujuk di dalam peruntukan markah di setiap pecahan di dalam soalan. Okey, penggunaan kata tugas jelaskan memerlukan satu huraian untuk mendapat satu markah. Apa kata kita lihat panduan jawapan untuk soalan ini? Okey, jelaskan keadaan kombinasi pengeluaran di titik X. Peruntukan markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Oleh itu, disebabkan oleh kata tugas ini memerlukan calon membuat huraian termasuk fakta, calon perlu memberi penjelasan ataupun perlu menulis sekurang-kurangnya 3 isi untuk mendapat 3 markah. Okey, berdasarkan panduan jawapan yang dipaparkan di skrin, kita lihat jawapan dia. Okey, jawapan yang pertama adalah berada di luar kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, berada di luar di kawasan KKP, di mana berdasarkan rajah yang telah kita lihat tadi, X adalah berada di luar kawasan KKP. Okey. Isi yang kedua, huraian yang kedua adalah berlaku keadaan ketidakupayaan ekonomi ataupun ekonomi tidak dapat dicapai. Huraian yang ketiga ialah ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Huraian yang keempat, ekonomi mengalami kekurangan faktor ataupun sumber ekonomi ataupun input pengeluaran untuk mengeluarkan kombinasi barang tersebut adalah terhad. Okey, huraian yang kelima, kombinasi pengeluaran boleh dicapai sekiranya berlaku kemajuan teknologi ataupun berlaku pertambahan faktor pengeluaran ataupun berlaku penurunan harga faktor.
Calon-calon juga boleh menjawab dengan memberi contoh-contoh faktor untuk huraian yang keenam. Disebabkan oleh peruntukan markah adalah 3, cukuplah pelajar memberi sekurang-kurangnya 3 markah. Okey, seterusnya kita lihat untuk soalan 1B. Bagaimanakah ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat? Jumlah peruntukan markah adalah 5 markah. Kata tugas untuk soalan ini adalah bagaimanakah? Kata tugas bagaimanakah memerlukan calon memperihalkan memberi penerangan tentang cara atau keadaan atau langkah atau kejadian di mana calon-calon boleh memberi alasan ataupun memberi hujah secara terperinci. Semua huraian bergantung kepada bilangan isi yang perlu dirujuk di dalam peruntukan markah di dalam pecahan soalan. Kebiasaannya 1 markah untuk 1 huraian. Sama-sama kita lihat panduan jawapan di sebelah. Berdasarkan soalan memerlukan calon berkaitan dengan kata tugas bagaimanakah ekonomi Islam mencapai kepentingan bagaimanakah ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 5 markah diperuntukkan. Okey, huraian yang pertama adalah prinsip kesederhanaan diutamakan di dalam aspek penggunaan atau pengeluaran sesuatu barangan. Huraian yang kedua, sasaran pengeluaran adalah untuk semua masyarakat. Huraian yang ketiga, setiap individu dijamin memperolehi barang ataupun barang-barang keperluan asas. Huraian yang keempat, kerajaan menyediakan barang awam untuk memastikan kestabilan ekonomi di mana kebajikan masyarakat akan lebih terjamin. Huraian yang kelima, zakat daripada golongan kaya diagihkan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Huraian yang keenam, merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara individu dalam masyarakat. Huraian yang ketujuh, kepentingan masyarakat atau masyarakat adalah lebih diutamakan berbanding dengan kepentingan individu apabila berlaku pertembungan. Dan huraian yang ke-8, matlamat utama kehidupan adalah untuk mencapai keberkatan atau keredaan Allah atau al-falah atau dunia dan akhirat. Disebabkan oleh peruntukan markah adalah 5, calon-calon perlu menjawab ataupun memberi sekurang-kurangnya 5 isi, 5 huraian untuk mendapat markah seperti yang diperuntukkan di dalam soalan. Seterusnya, berdasarkan soalan SPM 2018 juga untuk soalan nombor 1C. Dengan menggunakan kertas graf yang disediakan, lukiskan kelo permintaan pasaran dan jelaskan pembentukannya. Jumlah peruntukan markah adalah 6 markah. Berdasarkan soalan ini, apa yang boleh kita lihat? Terdapat 2 kata tugas yang perlu dibuat oleh pelajar. Yang pertama adalah lukiskan. Dan yang kedua adalah jelaskan, di mana kata tugas lukiskan dan jelaskan diperuntukkan untuk 6 markah. Berdasarkan soalan 1C, jadual 1 menunjukkan permintaan terhadap roti. Okey, pada harga RM3, kuantiti yang diminta oleh Ali adalah 8 unit, manakala kuantiti yang diminta oleh Ahmad adalah 15 unit. Manakala pada harga RM1, kuantiti yang diminta oleh Ali adalah RM10, manakala kuantiti yang diminta oleh Ahmad adalah 30 unit.
dengan menggunakan kertas graf yang disediakan. Lukis keluk permintaan pasaran dan jelaskan pembentukannya. Kita lihat jawapan di sebelah. Okey. Seperti yang telah cikgu bincangkan pada siri yang sebelumnya, bagi kata tugas lukiskan, calon perlu memberi persembahan berbentuk rajah atau keluk atau graf bagi menggambarkan sesuatu perkara mengikut ukuran dan berdasarkan skala tertentu. Okey, untuk soalan kata tugas lukiskan, jelas di dalam soalan menggunakan kertas graf. Oleh itu, calon-calon SPM wajib menggunakan kertas graf. Sama-sama kita lihat panduan jawapan di sebelah. Okey, untuk jawapan 1C, di mana markah akan diberi di atas paksi harga. Okey, markah yang pertama akan diberi di atas paksi harga, di mana di dalam paksi harga mestilah dilengkap bersama-sama dengan titik origin dan skala yang tepat. Manakala paksi harga juga RM adalah dimestikan. Untuk markah yang kedua, di dalam paksi kuantiti, seperti juga dengan paksi harga, paksi kuantiti juga mesti disertakan dengan titik origin dan skala yang tepat. Manakala paksi kuantiti ditandakan dengan unit. Untuk isi yang ketiga, markah diberi berdasarkan keluk permintaan Ali dan juga keluk permintaan Ahmad. Markah yang keempat diberikan berdasarkan titik koordinat keluk permintaan pasaran. Markah yang kelima diberi berdasarkan keluk permintaan pasaran. Manakala markah yang keenam diberi berdasarkan label keluk permintaan pasaran. Disebabkan oleh peruntukan markah adalah 6, dengan 2 tugasan yang perlu dibuat oleh pelajar, kebiasaannya markah adalah separuh daripada 6. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya masih lagi berkaitan dengan untuk soalan 1C, di mana pada soalan ini selain daripada melukis, calon-calon juga dikehendaki menjelaskan pembentukan keluk tersebut berdasarkan daripada keluk yang dibuat oleh calon-calon. Calon-calon dikehendaki menjelaskan pembentukannya. Kata tugas jelas. Okey? Okey, bila berkaitan dengan kata tugas jelaskan, calon mesti memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Di mana calon perlu membuat huraian termasuk fakta, di mana bilangan isi dan huraian adalah dirujuk dengan markah di setiap peruntukan markah, di mana satu huraian adalah satu markah. Disebabkan oleh kita diberi 2 tugasan, iaitu melukis dan menjelas, kebiasaannya markah adalah separuh daripada 6. So, oleh itu markah mungkin yang diperuntukkan adalah 3 daripada 6 markah. So, berdasarkan huraian, untuk soalan 1C, markah yang pertama, huraian yang pertama adalah pada tingkat harga RM3, kuantiti yang diminta oleh Ali adalah 8 unit, Ahmad adalah 15 unit. Oleh itu permintaan pasaran adalah 23 unit dan ditandakan dengan titik A. Padahal seterusnya, markah yang seterusnya adalah pada tingkat harga RM1, kuantiti yang diminta oleh Ali ialah 10 unit, manakala Ahmad adalah 30 unit, permintaan pasaran adalah 40 unit, iaitu 10 ditambahkan dengan 30, ditandakan dengan titik B. Okey, huraian yang ketiga adalah apabila titik A dan B digabung, maka terbentuklah keluk permintaan pasaran. Huraian yang keempat, kuantiti diminta Ali dan Ahmad dijumlahkan secara mendatar pada setiap tingkat harga. Huraian yang kelima, keluk permintaan mencorong ke bawah dari kiri ke kanan. Huraian yang keenam,
hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah secara songsak. Manakala huraian yang ketujuh adalah kelok permintaan pasaran adalah lebih landai. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya masih lagi cikgu menggunakan soalan SPM tahun 2018. Soalannya adalah terangkan 3 faktor yang mempengaruhi keanjalan harga penawaran sesuatu barang. Jumlah markah adalah 6. Di mana untuk soalan ini 3 benda yang perlu awak perhatikan. Yang pertama adalah terangkan merupakan kata tugas. 3 faktor adalah 3 kunci dan markah adalah 6 markah. Okey, seterusnya kita akan lihat panduan jawapan di mana untuk soalan terangkan, calon-calon perlu menyatakan fakta dengan sokongan dan sebab, di mana satu fakta adalah 1 markah, 1 huraian adalah 1 markah, di mana biasanya setiap isi memerlukan 1 fakta dan 1 huraian. Oleh sebab soalan ini memerlukan 3 faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran, calon memerlukan sekurang-kurangnya 3 fakta dengan 3 huraian. Seperti yang telah cikgu jelaskan pada sebelum ini, di mana fakta tidak boleh diubah. Calon-calon perlu menerangkan, menulis fakta secara tepat seperti yang terdapat di dalam buku teks. Manakala huraian boleh diubah berdasarkan ayat yang difahami oleh pelajar-pelajar sendiri, tetapi mestilah relevan dan sesuai dengan ilmu ekonomi. Okey, berdasarkan jawapan di 1D. Okey, huraian atau maafkan cikgu. Okey, berdasarkan jawapan di 1D, fakta yang pertama adalah tambahan kos, di mana calon-calon boleh menghuraikan tambahan ke atas kos. Tambahan kos, di mana huraian calon-calon boleh membuat sendiri ayat-ayat mengikut kesesuaian calon. Huraian yang kedua ialah corak penggunaan faktor pengeluaran. Fakta yang kedua. Fakta yang ketiga ialah faktor masa. Fakta yang keempat ialah bilangan firma di dalam pasaran. Fakta yang kelima ialah mobility faktor pengeluaran. Dan fakta yang keenam adalah kesediaan stok dan inventory. Untuk mendapat kejelasan, pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks ataupun berbincang dengan guru masing-masing. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya masih lagi cikgu menggunakan soalan SPM tahun 2018. Okey, sama-sama kita perhatikan slide yang disediakan. Soalan untuk SPM tahun 2018 2B. Mengapakah kemudahan pembayaran tersebut menjadi pilihan pengguna pada masa sekarang? Okey, jumlah markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey, cikgu, sama-sama kita lihat slide berkaitan dengan soalan 2B. Gambar 1 menunjukkan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh institusi keuangan kepada pelanggan. Okey, so soalan tersebut menyediakan ataupun menggambarkan dua gambar berkaitan dengan satu kemudahan yang disediakan oleh institusi keuangan kepada pelanggan, di mana kalau pelajar dapat melihatnya, itu adalah berkaitan dengan kad debit, di mana kad debit maafkan cikgu, di mana kad debit bukan ada, kad debit dan kad kredit adalah berbeza. Okey, berdasarkan calon-calon lepas, kebanyakan calon silap menjawab soalan ini kerana kebanyakan calon menganggap kad debit dan kad kredit adalah sama. Okey, so sebagai panduan kepada calon-calon juga, calon-calon boleh melihat dengan teliti gambar yang dipaparkan di dalam soalan
kerana setengah-setengah gambar ataupun stimulus boleh dijadikan jawapan untuk calon di dalam peperiksaan. Okey, sama-sama kita lihat panduan jawapan. Okey, soalan 2B tadi memerlukan kata tugas mengapakah. Calon-calon dikehendaki memberi sebab atau alasan tentang sesuatu isu ekonomi secara mendalam, di mana huraian sebab maafkan cikgu, huraian sebab dan alasan adalah untuk mendapat 1 markah. So kebiasaannya calon mesti melihat di dalam peruntukan markah. Berdasarkan soalan SPM tahun 2018, jumlah peruntukan markah adalah 6 markah. Oleh itu, calon perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 6 jawapan ataupun 6 huraian. Sama-sama kita lihat jawapan untuk 2B. Jawapan yang pertama ataupun huraian yang pertama, mudah membuat bayaran. Di mana penggunaan kad debit tadi mudah untuk membuat bayaran. Huraian yang kedua ialah bayaran secara tunai. Huraian yang ketiga ialah tidak dikenakan sebarang faedah. Ini yang cikgu katakan berbeza dengan kad kredit. Kad kredit akan dikenakan kadar faedah jika kita bayar lebih daripada tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Okey, yang keempat ialah tidak berhutang dengan pihak bank. Okey, so kad debit ni sebenarnya dia bukan satu bentuk hutang berbanding dengan kad kredit. Dia adalah satu bentuk kaedah hutang kita dengan bank. Huraian yang kelima, lebih selamat, tidak berisiko. Pengguna menggunakan nombor PIN. Okey, so adalah lebih selamatlah sebab kalau berlaku kecurian ataupun keciciran kad, maka kad kita dah masih lagi selamat. Huraian yang keenam adalah peniaga menerima kemudahan ini secara meluas. Kalau kita lihat kebanyakan kedai-kedai pada hari ini banyak menggunakan kemudahan kad debit ataupun kad kredit. Okey, pilihan yang ketujuh, jawapan yang ketujuh, perkembangan urus niaga secara atas talian. Okey, sekarang semua orang membeli barang secara online. So biasanya akan menggunakan kad debit. Okey, jawapan yang ke-8, bayaran ataupun caj perkhidmatan lebih rendah berbanding dengan kad kredit. Setengah-setengah kad debit tidak mengenakan caj perkhidmatan. Jawapan yang ke-9, tidak perlu membawa wang yang banyak ataupun mudah dibawa. Kalau kita comparekan untuk jumlah yang besar, untuk jumlah amount yang besar, kita tidak perlu membawa jumlah wang yang banyak. Cukup kita membawa sekeping kad debit. Okey. Seterusnya, jawapan yang ke-10, dapat membantu mengawal perbelanjaan setiap bulan. Okey, jawapan yang ke-11, berbelanja secara berhemat ataupun berjimat. Huraian yang ke-12, boleh dimiliki oleh semua pemilik akaun, tiada keperluan pendapatan minimum. Ini yang membezakan kad debit dengan kad kredit, di mana kad kredit memerlukan pendapatan minimum yang perlu di mana kad kredit memerlukan pendapatan minimum sebelum kita boleh memohon sesuatu kad kredit. Sebaliknya untuk kad debit, kita tidak perlu mempunyai pendapatan minimum. So sesiapa sahaja yang memiliki kad debit boleh melakukan urus niaga. Okey, huraian yang ke-13, kad debit juga boleh diguna untuk transaksi di luar negara. Okey, huraian yang ke-14, boleh buat pembayaran lebih cepat ataupun istilah dia paywave. Okey, ini yang cikgu katakan tadi. Okey, gambar kad debit tadi telah pun ada wujud satu tulisan berkaitan dengan paywave. Oleh itu, pelajar boleh mengambil maklumat daripada gambar, daripada rangsangan yang boleh dijadikan jawapan kamu. Okey, jawapan yang ke-15, tiada yuran tahunan. Ini yang membezakan kad debit dengan kad kredit, kerana kad debit tidak mempunyai yuran tahunan.
Pilihan yang ataupun jawapan yang ke-16 adalah memperolehi rebate ataupun ganjaran ataupun diskaun. Semakin banyak kita menggunakan kad debit, semakin banyaklah poin-poin ataupun ganjaran yang boleh kita tukarkan dengan voucher-voucher ataupun dengan wang tunai. Oleh itu, cikgu berharap perkongsian kita berkaitan dengan penggunaan Cikgu berharap agar perbincangan kita tentang penggunaan kata tugas ini boleh dijadikan panduan dan manfaat dalam menjawab soalan ekonomi SPM. Di mana jika berkesempatan, cikgu akan menyambung lagi berkaitan dengan kata tugas yang seterusnya. Cikgu akhiri pertemuan kita dengan satu kata-kata seorang pakar motivasi. Kejayaan itu menyeronokkan, cantik, terasa hebat dan benar-benar lazat. Anda patut merasainya. Sekian saja untuk kali ini. Sudah kita berjumpa di lain waktu. Okey, salam hormat, assalamualaikum dan salam sejahtera.